don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu apa? Undang-undang penjajah masih kekal walaupun dah merdeka, kata Hadi. Walaupun telah mencapai kemerdekaan, negara-negara Islam hilang identiti akibat mengekal undang-undang penjajah, kata Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Amir. Dia akhirnya untuk komen macam biasa. Pertama sekali akan melafazkan sumpah, akan mempertahankan perlembagaan. Jadi sebab sekarang ni, apabila Presiden PAS, dia mengatakan bahawa perlembagaan itu hari ini adalah hasil tinggalan penjajah yang seolah-olah seperti menipu umat Islam dan sebagainya. Dan itu katanya sebagai bom jangka. Itu dalam tulisan daripada media atau bicara hati seorang presiden. Katanya penjajah telah pulang ke negara mereka, tapi masih menjajah kita melalui perlembagaan Suruhanjaya Raid. Saya bila dengar begitu, saya geleng kepala. Sebab setiap ahli parlimen yang dimenang, yang dihantar oleh rakyat, berjaya memenangi pilihan raya, sebelum dia bergelar yang berhormat atau ahli parlimen, dia kena angkat sumpah. Sumpahnya adalah menjunjung dan mempertahankan perlembagaan. Jadi macam mana pula nak katakan perlembagaan itu tidak boleh? Jadi agak ironi lah saya. Dan saya melihat sudahlah kita mencipta mimpi yang tidak pasti. Apa yang patutnya kita mengharapkan? Warga PAS sendiri berlapang dada lah. Tegur-tegurlah sikit Presiden. Kalau tak betul, bagi tahu. Kita warga UMNO, kami kalau Presiden menyatakan sesuatu tak betul, kita akan bercakap. Tapi nampak gayanya sekarang ni dah 3 bulan, berita kesekian lama. Tuan Guru Haji Hadi jadi ahli parlimen. Malahan dilantik selama 33 bulan sebagai duta khas bertaraf menteri. Tapi tak ada pula usaha-usaha untuk mewujudkan perlembagaan baru yang katanya tiada kaitan dengan penjajah. Jadi dalam keadaan beginilah saya mengharapkan. Sebab parlimen nak bersidang ni, saudara. Biarlah cakap tu betul. Sebenar-benar, saudara, saya nak beritahu terus terang. Dalam parlimen akan datang ni, insya-Allah, saya yakin ini akan berlaku. Kerajaan Madani tidak perlu mengheret rakyatnya pergi ke Padang Merbuk. Tak perlu mengadakan demonstrasi. Alhamdulillah, tak perlu menghasut rakyat Padang Merbuk untuk membentangkan rang Undang-Undang 355 di Parlimen. Apa yang rakyat perlukan adalah pemimpin yang walk the talk. Bukannya pemimpin yang NATO. No action, talk only. Kerana sejak 2016, kita dengar saya, kononnya PAS begitu mau membentangkan pindaan rang Undang-Undang 355 ke Parlimen. Apabila dibenarkan untuk dibentangkan di Parlimen, yang dibentangkan mula-mula dari Tuan Guru Haji Hadi sendiri, saudara. Dan tiba-tiba dia minta tangguh. Di zaman tu, waktu tu Datuk Zahid, Datuk Najib sebagai Perdana Menteri. Kemudian agak pelik, saudara. Masa perhimpunan di Padang Merbuk, boleh katakan bergedudup jugalah, saudara. Orang Melayu, umat Islam dikumpulkan dengan hiruk-pikuklah, pertahankan. Rang undang-undang perlu dipinda. Macam-macam kita dengar, saudara. Tapi sepi, saudara. Dan sekarang ini usaha sedang dilakukan oleh Kerajaan Madani. Dan insya-Allah saya dipahamkan bahawa pindaan RUU 355 itu akan dibawa. Malahan cara pun tepat. Kerana semalam Majlis Raja-Raja Melayu mengakhiri mesyuarat tahunannya. Itu caranya, saudara. Bila kita nak pindah rang Undang-Undang 355 yang menyangkuti soal aspek agama Islam, ia mestilah mendapat perkenan Raja-Raja Melayu. Sebab Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama. Jadi ini yang dibuat oleh Kerajaan Madani. Benar caranya begitu. Bukan main budus. Akhirnya jadi masalah sebagaimana yang kita melihat yang terjadi apabila Nek Elin mengambil tindakan menyaman enactment Mahkamah Syariah di Kelantan. Sudah pula ke cerita lain pula jadinya. Itu keadaan saya. Saya merasakan bahawa ada yang tak kena. Caranya mesti jelas. Dan bila Raja-Raja Melayu bersidang, diberitahu oleh Perdana Menteri.
Parlimen akan mengadakan pindaan rang Undang-Undang 355. Jadi raja-raja Melayu faham, dengar, bagi pandangan, maka akan dibawa dalam parlimen. Saudara Edi Tahir, dia kata parti tim elok. Jangan saudara, saya tak suka untuk kita memperolokkan parti orang lain. Tak payah. Sebagaimana saya selalu mengatakan, satu jari kita kata dekat orang, 3 jari kata pada kita. Tak perlulah kita nak maki hamun mereka. Saudara Edi Tahir, tenang-tenangkan fikiran. Kita harus berjiwa besar, berjiwa lapang. Saya memegang amanat daripada Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Selalu beritahu kat saya, dia kata kalau saya buat pencerahan malam-malam, jangan maki orang, cerita yang benarnya. Begitu juga Presiden UMNO dan Presiden MD pesan pada saya. Jangan kita mudah untuk mencerca orang lain. Orang nak kata kita, biarlah. Tapi kebenaran itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Tak perlu kita nak pertahankan. Dan ini juga mengingatkan saya apabila almarhum Datuk Harun Idris, beliau selalu mengingatkan saya dululah saudara. Kata-kata itu masih tersemat dalam sanubari saya. Kebenaran itu setiap kali kamu mau mempertahankan, maka setiap kali itulah kamu akan dilihat salah. Kerana kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi sekarang ni kita lihatlah, siapa yang benar-benar mau berjuang untuk menegakkan syiar Islam, siapa yang menunggang agama ini untuk tujuan politik, siapa sebenarnya. Tapi biasalah saudara, bergedudup kena maki hari-hari Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tengok. Datuk Zaid Hamidi dah ceritalah saudara. Macam-macam tuduhan dilontarkan. Matlamat mereka tak ada lain. Kerana mereka membina mimpi untuk menambil alih pentadbiran negara. Mereka membina impian untuk kembali berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Sedangkan masalahnya, mereka dah dapat peluang dulu daripada mereka tidak mahu. Allah sudah tentukan. Sebab itu saya bersetuju jugalah dengan pandangan Datuk Naim selaku Menteri Agama. Dan beliau sendiri akan bawa pindaan rang undang-undang ini di parlimen nanti. Tapi kembali pada cerita saya tadi, bahawa apa yang saya katakan, setiap kali mereka menyatakan mahu menumbangkan, tak boleh timbang kerajaan, salah. Saya perlu ingatkan lagi, jangan kata kita nak tumbangkan kerajaan, nak menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua kerajaan dari anjung kuasa di Sri Perdana. Setiap kali mereka mengatakan bahawa dah cukup jumlah dan sebagainya, tapi akhirnya kebenaran itu terselah dengan sendiri. Mana usul undi tidak percayanya. Perdana Menteri tidak boleh dijatuhkan hanya dengan cakap-cakap kosong. Dan saya nak mengingatkan juga pada mereka, yang penting sekarang ni rakyat perlukan kestabilan politik supaya ekonomi itu dapat disantuni. Perut rakyat tidak boleh dikenyangkan hanya dengan lafaz kenyataan yang penuh retorika. Naik pentas, orang ni tak betul, pumpang. Waktu mereka mendengar suasana itu, okeylah rakyat suka. Tapi perutnya, kelaparan, perlu diisi. Rakyat tidak boleh dikenyangkan hanya dengan nota-nota ataupun retorika politik. Rakyat memerlukan sesuatu yang realis sifatnya. Sesuatu yang realiti. Cakap mesti buat. Benar sekarang ni kita masalah kedudukan kewangan kita berbanding dengan dolar Amerika. Tapi itu satu saja saudara. Jadi sebab itu rang Undang-Undang 355 ini sebenarnya bukan retorika saudara. Ini satu benda yang pasti. Kita saya baca detail sikit lagi apa adik tulis ni. Roli berkata para penjuang kemerdekaan suatu ketika dahulu telah meletakkan batu asas dalam perlembagaan persatuan di mana Islam sebagai agama bagi persatuan, manakala agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Namun semenjak itu dakwanya banyak pindaan undang-undang yang dibuat dengan meninggalkan syariat Islam. Okeylah tuan-tuan. Mari kita terus melakukan kajian perpadanan PMN. Assalamualaikum.